Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati sekalian. Satu gambar sulit mesyuarat antara Tun Dr. Mahathir dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional telah dibocorkan oleh Kem Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Bagaimana sekali lagi Tun Dr. Mahathir telah kantoi menjadi mastermind membawa keluar Parti Bersatu daripada Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Gambar itu bertarikh 23 Februari 2020. Bagaimana gambar itu adalah berkenaan dengan intipati mesyuarat tergempar melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir, Zaid Hamidi, Hadi Awang, Syafiq Abdal, Abang Johari dan beberapa pemimpin daripada Perikatan Nasional. Maka perkara ini yang menjadi perdebatan yang cukup panas, penafian demi penafian yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir bahawa dia tidak bersetuju untuk pembentukan Perikatan Nasional, dia tidak bersetuju Parti Bersatu dibawa keluar daripada Pakatan Harapan. Rupa-rupanya penafian itu adalah pembohongan yang terbesar kerana Tun Dr. Mahathir mahu menyalahkan orang lain demi menyelamatkan legasi politiknya, demi menyelamatkan reputasi nama baik politiknya. Namun sayang seribu kali sayang, dari bermulanya rakaman audio suara Tun Dr. Mahathir yang menyatakan bahawa dia tidak suka dengan Anwar Ibrahim, dia tidak suka dengan DAP, rakaman audio suara yang sudah dibocorkan oleh Kem Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa Tun Dr. Mahathir sendiri bersetuju untuk Parti Bersatu dikeluarkan daripada Pakatan Harapan. Maka apabila gambar sulit mesyuarat tergempar antara Tun Dr. Mahathir dengan Perikatan Nasional 23 Februari 2020 dibocorkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila kita membincangkan tentang timeline percaturan politik Tun Dr. Mahathir bersama Perikatan Nasional, ini bermaksud Tun Dr. Mahathir memang sedia maklum tentang pembentukan kerajaan perpaduan di dalam Pakatan Perikatan Nasional. Tun Dr. Mahathir bersetuju dengan pembentukan kerajaan perpaduan itu dengan syarat beliau menjadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir memang bersetuju dan maklum Parti Bersatu perlu keluar daripada Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional, iaitu kerajaan perpaduan. Maka pada 23 Februari 2020 di sebelah petang, lebih kurang jam 7 petang, selepas tamatnya mesyuarat Tun Dr. Mahathir bersama dengan pemimpin-pemimpin parti gabungan dalam Perikatan Nasional, Tun Dr. Mahathir membawa pemimpin-pemimpin tersebut untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Namun selepas daripada pertemuan itu, agenda yang diharapkan oleh Tun Dr. Mahathir adalah untuk memastikan beliau menjadi Perdana Menteri untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Jika dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, nampaknya tidak diterima sebagai satu proposal di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Maka disitulah bermula konflik antara Kem Tun Dr. Mahathir dan Kem Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka kekeliruan ramai pemerhati politik, kenapa Tun Dr. Mahathir memberontak sekarang? Kenapa Tun Dr. Mahathir menafikan bahawa dia adalah mastermind kepada pembentukan Pakatan Perikatan Nasional? Kenapa Tun Dr. Mahathir membuat pembohongan dan penipuan bahawa dia tidak pernah mahu membawa keluar Parti Bersatu daripada Pakatan Harapan? Hal ini kerana perancangan awal Tun Dr. Mahathir untuk memastikan beliau adalah Perdana Menteri di Putrajaya untuk Perikatan Nasional itu tidak tercapai. Saya ulang dan saya ingin tegaskan, kenapa Tun Dr. Mahathir memberontak dengan sangat desperate hari ini terhadap Kem Tan Sri Muhyiddin Yassin, terhadap Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya? Kerana Tun Dr. Mahathir rasa dikhianati, rasa ditipu, rasa dibohongi. Jaminan untuk beliau menjadi Perdana Menteri untuk Kerajaan Perikatan Nasional itu tidak berlaku seperti apa yang dirancang oleh Tun Dr. Mahathir pada 23 Februari 2020 sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong.
Tetapi setelah menghadap Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong tidak bersetuju dengan line up perancangan politik itu. Kerana akhirnya pemimpin-pemimpin di dalam Parti Perikatan Nasional mempunyai pertentangan antara satu sama lain siapakah yang layak menjadi Perdana Menteri untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Maka jika ditafsir, apakah yang telah berlaku pada 23 Februari 2020 di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur adalah perdebatan dalam kalangan pemimpin-pemimpin Parti Perikatan Nasional, yang mana ramai pemimpin dalam Perikatan Nasional tidak bersetuju untuk Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Maka di saat-saat akhir, semua parti politik terpaksa menggugurkan nama Tun Dr. Mahathir dan kem Tun Dr. Mahathir daripada menyertai Pakatan Perikatan Nasional. Bermula proses temuduga oleh Yang di-Pertuan Agong untuk calon-calon Perdana Menteri bagi setiap pakatan politik. Kita masih ingat bagaimana nama Tan Sri Muhyiddin Yassin, nama Hishamuddin Tun Hussein, Tengku Razali Hamzah, nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hanya ada 4 nama yang dicalonkan dan disenaraikan dalam sesi temuduga Yang di-Pertuan Agong bermula 25 Februari 2020 sehingga tamatnya 1 Mac 2020 yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka perkara ini menjadi sebab terbesar kenapa Tun Dr. Mahathir mengisytiharkan perang besar ke atas kem Tan Sri Muhyiddin Yassin, ke atas Yang di-Pertuan Agong, ke atas Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana apa yang beliau mahukan adalah dia perlu menjadi Perdana Menteri untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Tengku Razali Hamzah, bukan Hishamuddin Tun Hussein on. Dan inilah yang membawa kepada gagasan cadangan baru oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu kerajaan perpaduan tanpa ada representasi parti politik. Cadangan itu telah dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir pada 25 Februari 2020. Ketika itu Tun Dr. Mahathir membuat kenyataan media rasmi di seluruh stesen TV nasional, yang mana Tun Dr. Mahathir merayu di hadapan rakyat, merayu di hadapan semua parti politik untuk dibenarkan membentuk kerajaan perpaduan tanpa ada representasi pakatan politik. Tetapi semua pakatan politik di pihak Perikatan Nasional maupun di pihak Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan model kerajaan perpaduan sebegitu rupa, kerana ia kelihatan agenda Tun Dr. Mahathir itu memang menjadi mastermind kepada tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan di tangan Tun Dr. Mahathir, dan Tun Dr. Mahathir juga menggulingkan jawatannya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Selepas itu, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional tidak memberi jawatan apa-apa pun kepada kem Tun Dr. Mahathir setelah Yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, setelah Perikatan Nasional secara absah dilantik sebagai kerajaan perpaduan baharu di Putrajaya, dan cadangan Tun Dr. Mahathir itu kekal ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Majlis Raja-Raja Melayu, oleh rakyat Malaysia, oleh semua parti politik. Kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menerima cadangan Tun Dr. Mahathir untuk membentuk kerajaan perpaduan tanpa representasi parti politik? Kerana Tun Dr. Mahathir tidak mendapat sokongan 2/3 majoriti daripada ahli parlimen. Maka hari ini, kes yang ramai rakyat Malaysia kurang faham ialah mereka fikir semua ini adalah wayang politik Tun Dr. Mahathir untuk menyerang Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk menyerang Kerajaan Perikatan Nasional. Serangan Tun Dr. Mahathir ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin itu adalah serangan yang memang benar-benar real. Kerana kemarahan Tun Dr. Mahathir yang perlu diambil kira oleh ramai pemerhati politik adalah dia marah kerana dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Dia ingatkan, kalau dia menghancurkan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, dia boleh menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Tetapi Tun Dr. Mahathir hancur bersama-sama dengan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Dan itulah imajinasi politik yang cukup-cukup menjadikan Tun Dr. Mahathir memberontak, tuan-tuan dan puan-puan. Dia merasakan dikhianati oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Perikatan Nasional.
Dia rasa ditipu dan dibohong. Dan sebab itulah kenapa Kem Tan Sri Mulyani membocorkan gambar mesyuarat sulit berkenaan dengan pembentukan kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya melibatkan Tun Dr. Mahathir. Kerana sandiwara politik Tun Dr. Mahathir itu sudah keterlaluan. Dia membuat kenyataan politik seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, seolah-olah dia tidak bersetuju sedangkan dia sudah bersetuju sejak 23 Februari 2020 yang lalu untuk membawa Parti Bersatu keluar dan membentuk Kerajaan Perikatan Nasional segera. Sebab itu Tun Dr. Mahathir selepas tamat mesyuarat 23 Februari 2020, gambar yang dibocorkan hari ini, Tun Dr. Mahathir terus menghadap Yang di-Pertuan Agong. Maka sebagai kesimpulan, saya kira percaturan politik Tun Dr. Mahathir memang betul-betul telah membunuh legasi politiknya sendiri kerana kesilapan pentafsiran strategi politik oleh Tun Dr. Mahathir. Pokok pangkal percaturan politik negara Malaysia dalam status quo politik negara Malaysia sebenarnya apabila Tun Dr. Mahathir merajuk marah tidak dilantik dan tidak dicalonkan sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia sehingga sekarang, ini saya kira adalah satu sindrom mental illness, sindrom pesakit mental, sindrom gila kuasa, sindrom nyanyuk yang cukup kritikal. Dan saya memahami kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak mahukan Tun Dr. Mahathir untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kerana dari segi faktor kesihatan, kita semua memang sedia maklum bahawa Tun Dr. Mahathir itu memang umur sudah mencecah 95 tahun. Dari segi karakter, dari segi kesihatan, dari segi faktor umur yang semakin tua, Tun Dr. Mahathir memang menunjukkan simptom-simptom nyanyuk, sakit mental, pelupa yang cukup kritikal. Maka dia tidak layak lagi sebenarnya untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi Perdana Menteri. Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menerima satu kebenaran ini. Tun Dr. Mahathir memang dalam keadaan yang tidak sihat. Isteri Tun Dr. Mahathir dan anak-anak Tun Dr. Mahathir perlu berlaku jujur kepada kita semua. Dan mereka perlu membuat pemeriksaan kesihatan mental ke atas Tun Dr. Mahathir. Kerana saya amat bersimpati dengan karakter dan perwatakan politik Tun Dr. Mahathir di hujung usia beliau yang memang tidak ada sesiapa boleh menafikan. Tun Dr. Mahathir mempunyai masalah mental dan masalah nyanyuk sehingga beliau menggulingkan kerajaannya sendiri, menggulingkan jawatannya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Maka mengikut Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, apabila seorang ahli parlimen, seorang ahli Dewan Rakyat yang mempunyai masalah kesihatan mental, mempunyai masalah kesihatan seperti gila ataupun sudah lanjut usia 95 tahun, maka dia tidak layak lagi untuk menjadi ahli parlimen dan tidak layak untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Dan saya perlu jujur di hadapan Tun Dr. Mahathir, kenapa tidak semua parti politik mencalonkan nama Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri ke-8 Malaysia bermula 25 Februari 2020 yang lalu semasa slot temuduga yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Hal ini kerana semua pemimpin dalam kerajaan dan pembangkang menyedari bahawa akar masalah dalam kepimpinan politik Tun Dr. Mahathir saat ini di usia 95 tahun adalah kerana dia mempunyai sakit mental, gila dan nyanyuk. Mukhris Mahathir, Marina Mahathir, Moghzani Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah, anak-anak cucu cicit Tun Dr. Mahathir perlu segera membawa Tun Dr. Mahathir ke hospital sakit jiwa untuk membuat pemeriksaan. Kerana ini saya lihat
cukup kritikal, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya amat kasihan melihat keadaan Tun Dr. Mahathir, yang mana dia di saat akhir usia hayatnya dia mahukan jawatan Perdana Menteri dengan cukup-cukup gila walaupun dia sudah tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Maka ini pengajaran kepada ahli-ahli politik yang lain. Memang tidak salah untuk bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Memang kami maklum tidak ada pemimpin yang sempurna di dalam negara Malaysia. Akan tetapi apabila seorang pemimpin itu nyanyuk, sakit mental dan gila seperti Tun Dr. Mahathir, yang sudah kantoi menjadi mastermind membawa keluar Parti Bersatu daripada Pakatan Harapan, yang mana dia sudah kantoi menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan, dia menjadi mastermind pembentukan Perikatan Nasional di Putrajaya, maka perkara ini tidak boleh dinafikan oleh Tun Dr. Mahathir. Dan apabila Tun Dr. Mahathir mahu kembali semula kepada Pakatan Harapan, mahukan Pakatan Harapan kembali berkuasa di Putrajaya, perkara ini jika dibiarkan akan terus kitarannya adalah berulang-ulang. Sebagai contoh, jika esok Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, kemudian Pakatan Harapan dibentuk, kemudian selepas beberapa bulan lagi Tun Dr. Mahathir letak jawatan sebagai PM ke-9, lepas tu Tun Dr. Mahathir gulingkan lagi kerajaan Pakatan Harapan sebab dia pun tidak mahu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia pun tidak mahu Lim Guan Eng jadi Perdana Menteri, dia pun tidak mahu parti DAP menguasai kerajaan di Putrajaya. Maka paradoks dan kontradiksi percaturan politik ini dianggap sebagai sakit mental, gila dan nyanyuk, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita sebagai rakyat Malaysia perlu membantu Tun Dr. Mahathir untuk beliau mengakui bahawa dia ada masalah kesihatan mental. Ini adalah masalah terbesar kenapa Tun Dr. Mahathir tidak pernah rasa puas untuk menjadi Perdana Menteri dalam sejarah politik negara Malaysia. Narsistik sindrom Tun Dr. Mahathir ini adalah sakit mental. Dia rasa hanya dia sahaja yang layak menjadi Perdana Menteri, bukan orang lain. Walaupun orang itu adalah protege beliau, seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Najib Razak, Pak La dan pemimpin lain. Maka saya mendoakan kepada Tun Dr. Mahathir agar terus kembali sihat, agar masalah mental Tun Dr. Mahathir ini boleh dirawat oleh Tun Dr. Siti Hasmah, oleh anak-anak Tun Dr. Mahathir. Keluarga anda mempunyai berbilion-bilion ringgit aset kekayaan dan cash money. Amat mustahil Tun Dr. Mahathir tidak boleh dirawat masalah mental beliau yang saya cukup-cukup kasihani. Itu sahaja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira legasi politik Tun Dr. Mahathir sudah tamat dan penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir, penyokong-penyokong Pakatan Harapan perlu move on dengan realiti politik negara Malaysia hari ini, bahawa Tun Dr. Mahathir adalah mastermind kepada tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Kerana Tun Dr. Mahathir tidak mahukan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir tidak mahu DAP lagi mendominasi kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya, dan dalam masa yang sama Tun Dr. Mahathir memang mempunyai masalah kesihatan mental apabila dia tetap mahukan untuk menjadi Perdana Menteri ke-9, Perdana Menteri ke-10. Ini adalah ciri-ciri orang gila yang sebenar-benarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah terus merahmati Tun Dr. Mahathir dan mengampunkan dosa-dosa Tun Dr. Mahathir sepanjang beliau menjadi pemimpin diktator, pemimpin rasuah, pemimpin koruptor, pemimpin yang merompak duit rakyat, merompak duit negara, sehingga beliau dan keluarga beliau sangat-sangat kaya atas sejarah politik Tun Dr. Mahathir merompak khazanah negara. Tun Dr. Mahathir, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.